Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam satu Malaysia saya ucapkan kepada warga Dewan sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada hari ini. Topik forum kita pada hari ini ialah keberanian Nabi dalam pelbagai aspek. Sebelum saya mulakan perbincangan pada hari ini, izinkan saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada ini yang bersama anda. Bersama saya adalah tiga panel orang ahli yang tidak asing lagi. Baiklah, yang panel yang pertama kita iaitu saudara Aiman Nasri, dan beliau merupakan seorang mahasiswa yang sedang menuntut di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam bidang pengajian Islam dakwah. Dan selamat datang saya ucapkan kepada saudara. Okay, seterusnya ahli panel yang kedua juga pula lagi bergaya, saudara Aiman Syams, dan beliau juga merupakan seorang mahasiswa yang sedang menuntut di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam bidang pengajian Islam dakwah, dan saya mengucapkan selamat datang juga kepada saudara. Dan akhir sekali panel yang ketiga iaitu tampak pemalu tapi petah berkata, saudara Faizul, dan beliau merupakan seorang mahasiswa yang sedang menuntut di Universiti Sultan Zainal Abidin juga dan sedang menuntut dalam bidang pengajian Islam dakwah juga. Dan selamat datang saya ucapkan. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, izinkan saya ingin mengupas sedikit mengenai tajuk forum kita pada hari ini, iaitu keberanian Rasulullah dalam pelbagai aspek. Rasulullah merupakan utusan Allah yang diutuskan untuk menjadi contoh dan tauladan yang baik kepada umat baginda, dan baginda menggalas sebuah tanggungjawab yang diberi oleh Allah sebagai seorang Rasul untuk mengajak umatnya ke arah kebaikan dan mentaati perintah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Dan hal ini merupakan sangat penting kerana akhlak merupakan cerminan kepada diri seseorang, dan apabila diri seseorang bawa akhlak yang baik, maka orang lain akan pandang akhlaknya, dan diorang akan mencerminkan akhlaknya sebagai agamanya. Dan begitulah agamanya, bagaimana akhlak itu dilakukan oleh seorang, dan begitulah agamanya. Seharusnya Rasulullah SAW merupakan idola bagi seluruh umat Islam dalam mengikuti dari segi tingkah lakunya, tutur caranya dan sifatnya. Dalam erti kata lain, skala tingkah laku dan tata tertib yang ditunjukkan oleh baginda SAW perlulah kita contohi dan teladani bagi menjamin kesejahteraan diri dan masyarakat. Salah satu sifat Rasulullah SAW yang kita boleh ikuti dan ambil sebagai teladan ialah sifat keberanian. Baiklah, soalan saya kepada panel pertama. Seperti mana yang kita tahu, Nabi Muhammad merupakan salah satu Nabi yang mempunyai fizikal badan yang kuat dan tegap. Dan pada pendapat saudara Aiman Nasri, sila cuba ceritakan sedikit kekuatan Nabi dan keberanian Nabi ketika perang, dan serba sedikit mengenai perjalanan Nabi ketika perang waktu usia yang muda. Dipersilakan. Terima kasih kepada tuan moderator kita, iaitu Puan Ma'arif. Hari ini tuan moderator nampak segak. Okey, Puan Ma'arif. Okey, hari ini saya akan menceritakan keberanian Nabi Muhammad SAW di dalam peperangan Hunain
dan peperangan Fujjar. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika perang Hunain, ketika itu perang Hunain ni sedang berkecamuk. Orang kafir sedang mengganas, dan orang-orang Muslim ni dia takut dan dia mengundur diri. Tetapi hanya seorang saja yang berani tak mundur, dia terus nak lawan juga si orang kafir ni, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW dia tetap memacu kudanya ke arah orang kafir. Betapa beraninya Nabi Muhammad SAW ni, tak takut, tak getar pun melawan orang kafir. Masa tu peperangan telah mengganas, dan Rasulullah ni dia menyuruh Abbas untuk menyeru semua Ashabus Samara, iaitu orang Muslim yang mundur tadi tu, untuk bangkit. Lepas tu bila Abbas ni telah diberi amanah oleh Nabi untuk bangkitkan Ashabus Samara ni, lepas tu Abbas ni memanggil Ashabus Samara dengan berkata, maka dengan suaraku yang paling keras, di mana Ashabus Samara, iaitu Abbas, ya Allah, apabila mereka mendengar seruanku ini, biarlah hati mereka bangkit, sedaya upaya seperti seekor lembu yang sedaya upaya, seekor lembu betina sedaya upaya untuk mengeluarkan anaknya dengan jerita-jerita anaknya. Kiranya Abbas ni berdoa pada Allah supaya si Ashabus Samara ni, penduduk Samara ni bangkit seperti mana lembu betina mengeluarkan anaknya dengan jeritan-jeritan. Kiranya dengan semangatnya supaya mereka tu bangkit. Lepas tu Allah makbulkan doa Abbas ni, dan Ashabus Samara berkata, labbaik. Lepas tu sebab itu mereka lawan, tapi Nabi Muhammad ni tidak akan sekali tarik diri. Nabi Muhammad ni memang berani, dia terus lawan, dan Bara berkata, demi Allah, pertempuran sengit ini kami semua berlindung di sisi Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ialah paling berani di antara kami ketika itu. Dan penduduk orang Muslim ni, Ashabus Samara ni, dia berlindung di belakang Rasulullah SAW, kerana mereka tahu Rasulullah ni sangat berani. Kiranya mereka menjadikan Rasulullah ni sebagai kapten dan Ashabus Samara ni sebagai anak-anak buah. So bila ketua tu dia berani, dia tak getar pun lawan musuh, so dia punya anak-anak buahnya, penduduk Samara semua semangat dan terus melawan. Terus walaupun mereka berlindung di belakang Rasulullah, tapi mereka mengikut semangat si ketuanya, iaitu Nabi Muhammad SAW, untuk melawan orang kafir. Lepas itu tuan moderator kita ada bertanya mengenai perang Fujjar. Perang Fujjar ini semasa Nabi Muhammad SAW masih muda, dan perang Fujjar ini merupakan peperangan pertama yang Nabi Muhammad ikut, yang pengalaman pertama Nabi Muhammad SAW di dalam peperangan. Ketika itu umur Nabi Muhammad SAW dia berumur 15 tahun, dan Nabi Muhammad SAW ni nak menunjukkan keberaniannya, dan dengan pertama kalinya dia Nabi Muhammad SAW ni mengikuti peperangan, Nabi Muhammad SAW ni mengoffer, kiranya
dia menunjuk dirinya, dia offer diri dia untuk join, untuk ikut peperangan Fujjar ni. Lepas tu Nabi Muhammad SAW ni mendapat kedudukan, kira mendapat dalam peperangan tu. Kerja Nabi Muhammad SAW ni menyediakan anak-anak panah untuk bapa-bapa saudaranya pergi berperang. Dengan tanggungjawab itu, Nabi Muhammad SAW kena menyiapkan anak panah, senjata-senjata untuk bapa-bapa saudaranya nanti nak menentang musuh. Okey, lepas tu dengan kepintaran Nabi Muhammad SAW ni, Nabi Muhammad SAW ni masa tengah berlawan, tengah perang, ketika itu dengan kepantasan, dengan tindakan yang sangat pantas, Nabi Muhammad SAW ni dia mengutip, dia mengumpul semua senjata seperti macam tombak, anak-anak panah yang dilepaskan oleh musuh untuk digunakan semula oleh bapa-bapa saudara. Kiranya time tu, masa tu dengan masa tengah peperangan, dengan idea, dengan kepantasan Nabi Muhammad SAW ni, Nabi Muhammad SAW kutip senjata-senjata yang tidak dipakai, yang telah dilepaskan, Nabi Muhammad SAW kutip untuk diguna semula. Kiranya bila kita Nabi Muhammad SAW tu kutip, kiranya makin bertambah lah senjata kan. So itulah kegunaan Nabi Muhammad SAW kutip balik semua itu dengan sangat pantas, dengan pantasnya, dengan amanah kerja Nabi Muhammad SAW dalam peperangan ni. Nabi Muhammad SAW terfikir untuk tambah lagi senjata-senjatanya dengan kutip semua senjata-senjata yang musuh lepaskan. Lepas tu ada satu ketika itu, dengan keberanian, dengan kehebatan Nabi Muhammad SAW ni, dengan usia mudanya, dan dengan usia mudanya, Nabi Muhammad SAW ni dia melihat pihak musuh menghalakan anak panah ke arah bapa-bapa saudaranya. Dan dengan kehebatan, dengan kepantasan Nabi Muhammad SAW ni, Nabi Muhammad, baginda dia bertindak menangkis dan memintas serangan anak-anak panah itu. Nabi Muhammad SAW nampak musuh ni menghalakan anak panah itu ke arah bapa-bapa saudaranya. Dengan cepatnya Nabi Muhammad SAW ni terus menangkis semua anak-anak panah itu, supaya bapa-bapa saudaranya tidak tercedera. Lepas tu dengan keberanian Nabi Muhammad SAW tu, dengan usia mudanya, Nabi Muhammad SAW berani untuk membuat sedemikian. Walaupun ketika itu peperangan pertama yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, dan kerjanya, amanahnya hanya untuk mengutip dan menyediakan senjata-senjata. Akan tetapi dengan fikiran Nabi Muhammad SAW yang pintar, Nabi SAW dapat menambah lagi senjata. Dan dengan kehebatan, dengan keberanian, Nabi Muhammad SAW dapat juga membantu bapa-bapa saudaranya daripada dikalahkan oleh musuh. Kiranya ayah-ayah saudaranya, pakcik-pakcik saudaranya dalam keadaan selamat tanpa terkena anak panah tersebut. Itu saja daripada saya untuk peperangan Fujjar dan peperangan Hunain. Saya serahkan kepada panel kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Aiman Nasri atas perkongsian beliau sebentar tadi. Saya tertarik dengan pandangan beliau bahawa baginda juga menzahirkan sifat keberanian baginda ketika makna terhadap
manusia yang dizalimi oleh orang yang jahat, yang diceritakan oleh, dan saya mengambil cerita iaitu ketika mana ada seorang penjual yang menjual unta, dan dia meminta hutang baginda kepada Abu Jahal. Dan ketika mana Nabi Muhammad berjumpa penjual tersebut, dan beliau dan penjual tersebut menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk pergi berjumpa kepada Abu Jahal. Dan setelah mana Nabi Muhammad berada di depan pintu rumah Abu Jahal, dan beliau terus memanggil si Abu Jahal untuk melunaskan segala hutang Abu Jahal kepada penjual tersebut. Dan ketika mana Abu Jahal berjumpa dengan Rasulullah, mukanya sangat pucat kerana beliau ada menjelaskan bahawa dia seakan-akan takut melihat unta tersebut kerana ada sesuatu yang menakutkan di atas kepala untanya, dan sehinggakan dia takut kerana unta tersebut akan makan dirinya. Dan dekat sini kita dapat melihat keberanian yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam menegakkan hak seseorang, walaupun yang membuat kesalahan itu adalah pemimpin yang berpengaruh. Akan tetapi hak seseorang manusia itu harus ditegakkan. Okey, bolehkah saudara Aiman Syams mengemukakan pandangan saudara mengenai bukti keberanian Nabi? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kerana telah memberikan saya peluang untuk bercakap. Hari ini saya akan menerangkan tentang keberanian Rasulullah terhadap kaum Quraisy. Saya akan menerangkan sebuah cerita ataupun kisah yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Rasulullah ni. Dan kisah Rasulullah mempunyai banyak hikmah dan banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Salah satu kisah yang terdapat dalam sirah Rasulullah iaitu seorang pemimpin Quraisy yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal telah pun membeli seekor unta kepada seorang penjual unta yang bernama Al-Irashi. Penjual unta tersebut bernama Al-Irashi. Abu Jahal telah membeli unta, lalu dia sengaja melambat-lambatkan bayarannya. Lalu penjual unta itu tadi merasa marah dengan kejahatan Abu Jahal tersebut. Lalu penjual unta itu pergi kepada tempat berkumpulnya pemimpin kaum Quraisy, lalu meminta mereka untuk bercakap dengan Abu Jahal supaya kembalikan hak bayarannya. Lalu pimpinan Quraisy ini menyuruh penjual unta itu tadi pergi kepada rumah Rasulullah dan menyuruh Rasulullah untuk kembalikan haknya. Lalu penjual unta itu pergi ke rumah Rasulullah dan meminta Rasulullah untuk meminta Abu Jahal kembalikan bayarannya. Lalu Rasulullah pun pergi ke rumah Abu Jahal dan mengetuk pintu rumah Abu Jahal tersebut. Lalu Abu Jahal pun membuka pintu. Lalu Rasulullah terus meminta Abu Jahal untuk kembalikan bayaran si penjual unta itu tadi. Abu Jahal tanpa bercakap banyak, dia berkata, tunggulah sebentar, kamu akan mendapatkan bayarannya nanti.
Lalu Abu Jahal pun membayar kepada penjual unta itu tadi. Lalu Rasulullah dan penjual unta itu tadi pergi ke tempat masing-masing. Pimpinan Quraisy ketika itu sedang memerhatikan perbuatan mereka bertiga. Lalu pimpinan Quraisy itu pelik. Kenapa Abu Jahal bertindak sedemikian? Seolah-olah Abu Jahal telah berbaik dengan Rasulullah. Lalu tanpa melengah masa, mereka terus pergi ke rumah Abu Jahal dan bertanya, "Wahai Abu Jahal, kenapa kamu bertindak sedemikian rupa? Jarang sekali kamu berlaku baik dengan Rasulullah." Lalu Abu Jahal pun ceritakan kepada mereka, "Sesungguhnya bila aku mendengar ketukan pintu itu tadi, aku merasa takut. Lalu aku membuka pintu. Seusai aku membuka pintu, lalu aku telah melihat seekor unta jantan yang sangat liar dan sangat ganas telah berada di atas Rasulullah dan ingin memakan aku. Aku sangat terkejut dengan hal itu. Lalu aku tanpa melengahkan masa, aku terus membayar hutang si penjual unta itu tadi." Dari sini kita dapat tengok betapa berani Rasulullah dalam menegakkan dan membela hak orang yang lemah. Walaupun seorang pemimpin, dia mestilah berlaku adil dan berlaku baik dengan sesama manusia. Tidak boleh mengambil hak sesuka hati. Kisah yang kedua yang saya ingin ceritakan, bahawa ada satu kisah di mana Rasulullah telah berhijrah dengan Abu Bakar ke Madinah. Sewaktu perjalanan Abu Bakar dan Rasulullah ke Madinah, mereka telah pun diikuti oleh seorang ahli Quraisy, iaitu Suraqah bin Malik. Apabila Abu Bakar telah tahu bahawa ada seseorang mengikuti belakang beliau, Abu Bakar sering mundar-mandir, sekejap ke kiri dan sekejap ke kanan. Akan tetapi berlainan dengan Rasulullah, beliau hanya tenang, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Padahal ketika itu ada satu musuh yang sedang mengejar beliau. Satu musuh yang sedang mengejar dan menjejaki beliau. Lalu Suraqah tadi, apabila dia cuba untuk mendekati unta Rasulullah, unta Suraqah tadi terbenam ke dalam tanah. Kuda kaki Suraqah itu terbenam ke dalam tanah. Lalu Suraqah pun jatuh. Kemudian Suraqah cuba untuk keluarkan kaki kudanya. Lalu tak boleh, kerana terlalu dalam. Lalu Suraqah pun pergi kepada Rasulullah dan menyerah kalah dan meminta Rasulullah untuk menjaminkan keamanannya. Lalu Rasulullah pun menyuruh Abu Bakar untuk menulis surat keamanan kepada Suraqah bin Malik. Lalu Suraqah bin Malik berkata, "Aku akan sembunyikan jejak perjalanan kamu semua, dan aku akan cuba alihkan perhatian pada sesiapa yang cuba menjejaki kalian berdua." Di sini kita dapat lihat bahawa Rasulullah sangat tenang apabila musuh yang sedang mengikuti beliau. Keyakinan Rasulullah terhadap Allah, Tuhan sekalian alam, sangatlah tinggi, kerana Rasulullah yakin akan perlindungan Allah terhadap hamba-hambanya. Sekian
Itu saja daripada saya. Saya serahkan pada moderator. Terima kasih atas pendapat panel yang kita yang kedua. Antara bukti keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah baginda selalu berada di barisan paling hadapan di setiap memimpin peperangan bagi melawan musuh, dan baginda juga selalu berada di posisi yang paling dekat dengan musuh ketika berperang. Dan baiklah, sekarang kita beralih pula kepada ahli panel kita yang ketiga. Tetapi sebelum kita bercerita lebih lanjut mengenai sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat keberanian dalam memimpin tentera Islam, apa kata panel kita yang ketiga mengemukakan sedikit gambaran keberanian Nabi ketika sewaktu berlakunya peperangan Badar? Silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan moderator yang lagi handsome, lagi bergaya. Terima kasih juga kepada penganjur yang telah memberikan saya ruang dan peluang untuk turut serta dalam forum pada hari ini. Berkenaan soalan tadi, bukti keberanian Rasulullah telah banyak dinukilkan dalam sirah, salah satunya keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa perang Badar. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah bersamaan dengan 17 Mac 624 Masihi di Hijaz yang berlaku di bahagian barat semenanjung Arab yang kini dikenali sebagai Arab Saudi. Ia merupakan pertempuran penting dalam zaman awal Islam dan merupakan titik perubahan dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pihak lawannya di kalangan Quraisy Mekah. Pertempuran ini telah diturunkan dalam sejarah Islam sebagai kemenangan muktamad disebabkan campur tangan ketuhanan atau kepintaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keberanian baginda. Baginda adalah orang yang paling berani. Hal ini telah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib. Ia berkata, "Sungguh kami melihat betapa dahsyatnya pertempuran di perang Badar. Kerana itu kami berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan musuh dan beliau adalah orang yang paling berani menerjang musuh." Diriwayatkan juga oleh Ali bin Abi Talib, ia berkata, "Apabila pertempuran telah berkecamuk dan pihak telah bertemu dengan pasukan telah bertemu dengan pasukan, kami berlindung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang paling dekat jaraknya dengan musuh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Selain berani, beliau juga yakin dengan kekuatan doa dan usaha untuk meraih kemenangan semasa perang Badar. Telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jumlah kaum musyrikin ada 1,000 sedangkan sahabatnya hanya berjumlah 319 orang, maka beliau memalingkan wajahnya ke arah langit sambil menadahkan kedua tangannya lalu berdoa, "Ya Allah, turunkan kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau hancurkan kelompok Ahlul Islam ini, maka Engkau tidak akan disembah oleh penduduk bumi untuk selamanya." Beliau terus menerus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menadahkan tangannya dan menghadap ke arah kiblat
sehingga terjatuh serban yang ada di kepala baginda. Abu Bakar mengambil serban beliau dan meletakkan kembali di kepala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan duduk di belakang beliau dan mengucapkan, "Wahai Nabi Allah, cukuplah kamu bermunajat kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia akan memenuhi janjinya kepadamu." Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang baik itu dapat kita ambil dan yang buruk itu kita hindarkan. Dan lagi satu, moga apa yang kita dapat pada hari ini tidaklah hanya sekadar masuk ke telinga kanan dan keluar ke telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Dan sebelum berakhir, saya berharap warga dewasa sekalian hendaklah berani dalam menghadapi apa jua masalah yang berlaku terhadap diri kita, kerana setiap musibah yang kita tempuhi, kita hadapi, mestilah ada jalan penyelesaiannya. Kesimpulannya, apa yang kita dapat daripada hari ini, Rasulullah pernah mengajar umatnya bahawa segala ujian ataupun musibah yang menimpa seseorang itu pasti akan ada jalan penyelesaian. Dan Allah juga pernah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang hambanya hanya sekadar apa yang mereka mampu. Pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkanlah dan jangan sekali berhenti berfikir. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.